Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. Akhirnya perkara paling menarik terjadi apabila ada mula berani mengusulkan supaya Muhyiddin Yassin dilepaskan jawatan sebagai Presiden Parti Bersatu. Kalau dulu ada yang tak berani cakap, tapi kini sudah mula ada yang berani. Apakah ini permulaannya Parti Bersatu akan retak belah lagi? Kalau selama ini mereka mengumpat parti PKR, kononnya berpecah dan macam-macam lagi yang mereka cakap. Tapi kini, apa yang mereka cakap kini kena di muka ban hidung sendiri. Kena di batang hidung sendiri. Kali ini Bersatu Prediction saran Muhyiddin jadi penasihat parti. Namun kenyataan daripada Bersatu Prediction ini disambut dengan begitu lantang oleh pemimpin parti Bersatu yang lain dan menganggap usul Parti Bersatu Prediction itu sebagai publicity murahan. Sesama mereka kini mula bercakaran. Jadi jangan pula kata PKR bercakaran, Pakatan Harapan bercakaran, padahal mereka sendiri juga bercakaran. Ingat-ingatlah, lihat-lihatlah kiri kanan, depan belakang, atas depan, bawah. Karena mungkin Anda sendiri yang melakukan perkara itu, kata netizen. Kesian juga lah kan. Oke, sebelum itu saya nak perkenalkan kepada Anda semua. Ini ialah Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena badan kita yang tidak mampu melawan penyakit dari dalam badan kita. Apabila imun badan kita menjadi lemah, badan kita kena penyakit dan tak sembuh-sembuh daripada penyakit. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita melawan daripada dalam lalu menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Dengan peningkatan daya imun badan juga, kita dapat kuat menentang penyakit daripada luar. Produk ini diluluskan KKM, juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, jangan sudah terkena baru menyesal. Jangan sudah terlambat baru tercari-cari. Sewaktu Anda sehatlah, Anda perlu mengekalkan kesehatan Anda dengan peningkatan daya imun badan. Satu-satunya jawaban kepada persoalan kesehatan dan menjaga badan kita sendiri ialah imun badan kita. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera dan terima kasih. Saudara, apabila Bersatu Prediction meluluskan usul supaya Hamzah Zainuddin mengambil alih tugas mengepalai parti itu, manakala penyandang jawatan presiden sekarang Muhyiddin Yassin dilantik sebagai penasihat, timbalan Ketua Bersatu Prediction Akil Aizat Othman turut mendakwa barisan kepimpinan semasa parti itu dianggap gagal menangani isu rakyat. Menggunakan analogi perlawanan badminton, dia berkata, keadaan yang berlaku sekarang kira-kira sama dengan pemain melakukan servis yang tidak betul, menyebabkan bulu tangkis jatuh ke tepi gelanggang, sekaligus memberikan mata kepada pihak lawan. Jadi saya merasakan inilah masa yang sesuai, kata beliau, yang sesuai timbalan presiden untuk menjalankan tanggung jawab sebagai ketua pembangkang dan peralihan kuasa daripada presiden kepada timbalan presiden dapat dilancarkan dengan lancar, katanya di platform sosial media TikTok hari ini. Dia juga berkata cadangan itu tidak bermaksud Bersatu Prediction mahu menepikan Muhyiddin. Sebaliknya, bekas Perdana Menteri itu dilantik sebagai penasihat supaya dapat membimbing Bersatu ke Putrajaya. Untuk rekod, Bersatu Prediction diketuai oleh Badrul Hisham Syairin. Semalam Muhyiddin yang juga pengurus CPN menolak dakwaan PAS menyokong rancangan untuk melemahkan penguasaannya terhadap Pakatan Pembangkang. Muhyiddin berkata dia menyokong mendapat sokongan PAS termasuk daripada presidennya Abdul Hadi Awang untuk terus berkhidmat sebagai pengurus CPN. Sementara itu, dalam kenyataan berasingan, Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail berkata, majoriti akar umbi parti itu tetap menyokong Muhyiddin untuk memimpin parti sehingga pilihan raya umum PRU akan datang.
Katanya hal itu berdasarkan pengumuman tidak resmi daripada pemimpin parti di peringkat bahagian di seluruh negara. Ibu pejabat parti dalam proses mengumpulkan semua usul daripada setiap bahagian dan akan meneliti secara keseluruhan usul-usul yang dibawa oleh setiap bahagian di seluruh negara. Salam sejahtera. Setiausaha politik Anwar Ibrahim akhirnya sekolahkan pembangkang. Urusan rasmi Perdana Menteri bukan pergi jalan-jalan. Pembangkang sekarang, kata netizen, sudah kehilangan modal politik. Mereka akan gunakan apa saja modal politik untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan kukuh, kerajaan yang bagus, kerajaan yang memimpin ini. Mereka akan gunakan semua isu picisan yang murahan. Yang lebih menariknya ialah apa saja benda yang mereka boleh ditunggang. Kalau ada kes tentang batu kerikil kah, tentang tayar pecah kah, mereka akan kaitkan dengan Perdana Menteri. Apa saja dikaitkan dengan Perdana Menteri. Sebab kenapa? Mereka tiada isu lain yang boleh diguna pakai. Ini mereka termasuklah menggunakan isu lawatan Anwar Ibrahim, yang padahal Anwar Ibrahim kerja keras. Kalau kita lihat, Anwar Ibrahim macam tiada bercuti langsung. Dia patut disokong. Anwar Ibrahim bukan patutnya dikeji, tetapi patut disokong. Tapi biasalah, bila orang dengki, mereka tak mampu lakukan, mereka mulalah mencipta naratif cerita-cerita yang tak tepat dan berunsur fitnah. Hari ini akhirnya, setiausaha politik Perdana Menteri sekolahkan pembangkang berkait dengan urusan rasmi Perdana Menteri. Bukan pergi jalan-jalan. Anda lupa sudahkah? Pembangkang sudah lupakah bahawa dulu mereka juga mempunyai menteri yang tidak mempunyai prestasi langsung? Lebih kuranglah mereka itu semua ada yang makan gaji buta. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda di dalam ruangan komen dengan tanda pagar "Kami benci politik fitnah". Sekarang saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang jadi bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita sehingga 400%, imun badan kita menjadi kuat, stabil dan dididik menjadi bijaksana untuk melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita, lalu kita jadi sembuh daripada semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh ataupun di luar tubuh badan kita. Saudara, terapi imun ini diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, termasuklah doktor di Malaysia. Terapi imun ini lulus KKM, diiktiraf oleh KKM dan juga halal. Dapatkannya sekarang, jangan tangguh-tangguh. Kerana jika anda tangguh-tangguh, mungkin anda akan menyesal. Ingat, kalau ini dah kali ketiga, kali kedua, ketiga anda melihat video ini, mungkin Tuhan hantar saya untuk jalan ikhtiar sebab untuk anda sembuh. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera dan dapatkan konsultasi percuma. Baiklah saudara-saudara sekalian. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Farhan Fauzi, menyanggah dakwaan segelintir ahli Parlimen pembangkang yang mendakwa lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya jalan-jalan. Dalam satu kenyataan balas hari ini, Farhan menyifatkan pembangkang sebagai bebal dan dalam memahami impak kekalutan geopolitik dan geoekonomi yang sedang melanda dunia. Faktanya, setiap lawatan rasmi Perdana Menteri mendakwa agenda besar kepada negara. Ini bukan suka-suka jalan-jalan. Ini diplomasi ekonomi dan geopolitik yang proaktif dan berpandangan jauh. Jelasnya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, pendekatan diplomasi ekonomi yang dipimpin Perdana Menteri telah berjaya meluluskan pelaburan bernilai RM378 bilion pada tahun 2024, naik 14.9% berbanding tahun sebelumnya.
Kedua, menyumbang kepada nilai dagangan keseluruhan RM2,88 triliun, peningkatan 9,2%. Dan ketiga, mengekalkan nisbah dagangan KDNK sekitar 130% sambil menegaskan kedudukan Malaysia sebagai ekonomi terbuka. Dibandingkan dengan era pentadbiran Perikatan Nasional PN, Farhan menyifatkan kepimpinan terdahulu sebagai tidak keterhadapan dalam mempromosi Malaysia di pentas antarabangsa sekaligus menjejaskan keyakinan pelabur. Akuilah hakikat yang terselah dalam liputan sejarah krisis politik negara. Era kepimpinan tempang, lemah dan ketandusan idea ibarat seperti seekor belalang di tepi lautan. Itu sudah lama berlalu sejak kerajaan Madani memandu negara kita. Mereka perlu mengakui bahawa mereka lemah dalam kepimpinan satu ketika dahulu. Di bawah kepimpinan Madani, dunia kembali memandang Malaysia sebagai rakan yang berprinsip, stabil dan berpotensi, tegasnya. Pada masa sama, beliau menasihatkan pembangkang atau tokoh-tokoh berminda kecil untuk memahami dan mengenali rakyat dengan lebih baik kerana rakyat tidak berminda seperti mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.